Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Maka kita berjumpa secara alam maya ataupun kita secara online, maka diberikan peluang untuk kita sama-sama berada pada malam ini. Jadi inilah yang kita rebutkan, kita ucap tahniah kepada orang-orang yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai kemahuan dan juga kehendak dia hendak menuntut ilmu. Ya, itu pengenalan kita pada malam ini. Apatah lagi ilmu yang bersangkut dengan Quran ataupun bersangkut dengan kalamullah yang kita nak kena baca dan juga yang kita nak kena faham, yang kita nak kena tahu supaya kita dapat baca Quran dengan betul. Dan juga Allah Ta'ala akan limpahkanlah kurnianya kepada kita dengan apa yang kita baca. Mudah-mudahan. Pokoknya mestilah dengan baca betul. Minggu lepas kita dah belajar bahasa Arab punya rangkap kata perbualan. Ringkas-ringkas saja. Kita belajar bahasa Arab sikit. Kita belajar pahaman Al-Fatihah sikit. Ya. Kita dapat soal jawab sikit. Kan? Kita dapat semak bacaan kawan-kawan kita, sebutan kawan-kawan kita sikit. Ya, macam itulah. Campur-campur sikit-sikit. Kita dapat baca doa sikit. InsyaAllah. Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Sebilangan bahasa, perkataan-perkataan Arab yang kita belajar ni mungkin kita boleh faham masa kita baca Al-Quran sikit-sikit. Aina taskunu, bahasa rasmi dia. Ataupun kita nak sebut aina taskun, boleh juga. Aina taskun. Di mana anda tinggal aina taskun? Maka kita jawab askunu fi Kelang. Kelang. Askun fi Kelang. Kita nak matikan pun boleh. Askun fi Petaling Jaya. Askun fi Meru. Askun fi Melaka. Askun fi Pahang. Askun. Askun ni maknanya saya tinggal. Ini perbualan lazim apabila kita bertemu dengan orang Arab sebagai contoh kan. Begitulah. Fin taskun. Fin sakin dia kata kan. Awak tinggal kat mana? Tu bahasa pasar. Bahasa kita cakap bahasa persuratan beginilah. Aina taskun. Aina taskunu. Di mana anda tinggal? Askunu fi Kelang. Saya tinggal di Kelang. Ataupun kita boleh sebut mak ismuka boleh juga. Mak ismuki untuk perempuan boleh juga. Tapi kita matikan teruslah senang. Masmuk. Masmuk. Apa nama anda? Jawab saja. Ismi Ahmad. Ismi Zaid. Dua perkataan yang kita belajar pada hari ini. Selesailah kita punya pembelajaran bahasa Arab. Bab yang ketiga ialah berkenaan dengan soalan. Ada orang soal kita lah. Kalau kita baca dalam solat itu surah yang sama saja. Lepas Al-Fatihah, asyik surah itu saja. Apa pendapat Ustaz? Daripada Ad-Duha sampai An-Nas, kita ada 22 surah. Begitu. Namanya surah lazim. Daripada umur kita 10 tahun sampai umur kita 45 tahun, 22 yang patut kita hafal, tapi 4 jugalah kita hafal. Dan 4 tu jugalah yang kita baca dalam solat. Pada pendapat saya, nak baca bagus sunat. Kita baca surah yang sama. Dapat sunat. Yang pertama, baca surah selepas Al-Fatihah sunat. Barang siapa tak baca, tak dapat pahala sunat. Tak dapat pahala lebih lah begitu. Kemudian, bila dia dah baca, dia asyik baca yang sama aja. Rakaat pertama, Qul Huwallahu Ahad. Rakaat kedua, Qul Huwallahu Ahad. Tu sama juga. Ataupun rakaat pertama, surah Inna A'tayna. Yang kedua, Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas. Kebetulan jadi imam kat surau, ke masjid lah surau. Imam sukarela. Orang lantik jadi imam. Maghrib, Isyak, Subuh memanjang Al-Fatihah, Al-Ikhlas, memanjang Al-Fatihah, Al-Ikhlas. 3 bulan jadi imam. Makmum pun kata, jom kita pecat imam lah. Dia hafal surah tu je. Dia hafal surah tu je. Tak ada surah lain ke dia hafal. Suatu hari, zaman sahabat, zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat dilantik jadi imam. Datanglah sebahagian sahabat berjumpa, makmum berjumpa dia. Wahai Rasulullah, kami tak sukalah dia ni jadi imam. Asyik dia baca surah yang sama je. Kemudian Rasulullah tanya, panggillah si Fulan bin si Fulan. Wahai si Fulan bin si Fulan, katanya, apakah yang kau baca? Dia kata, aku sangat suka baca surah Al-Ikhlas, wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah?
baguslah, teruskanlah apa yang kau suka. Jadi makmum lain tu apa? Diam. Kerana apa diam? Sebab Rasulullah dah bagi apa? Dah jawab macam itu, takkan nak lawan Rasulullah cakap pula, nak pecat dia pula. Tak ada. Rasulullah kata teruskanlah apa yang kau ucap. Balik saja. Tetaplah orang tu jadi imam. Macam itulah. Sahabat tu jadi imam. Jadi sebenarnya tak ada salah pun kalau kita nak baca surah yang sama pun. Tetapi sebagai satu galakan, apalah salahnya kita baca surah-surah yang lain, kerana kita mempunyai kemampuan untuk hafal, kita hafal, ya. Pastikan surah-surah yang kita nak baca itu mestilah dibaca dengan bertajwid. Pastikan bila kita hafal mesti sama dengan yang kita baca. Bila kita baca bertajwid, mesti sama dengan apa yang kita hafal, mestilah dengan bertajwid. Tak boleh tidak, wajib kita bertajwid. Ya. Jadi itulah jawapannya kepada kepada saudara kita yang menyoal. Ya. Jadi saya jawab tu bukan pendapat saya lah, tu kita quote balik atas peristiwa zaman Rasulullah SAW. Dibolehkan walaupun kita baca berturut-turut. Tetapi untuk maslahah umum, untuk memuaskan hati makmum kita, sebagai contoh kan, kalau kita jadi imam, apalah salahnya kita menghafal pula surah-surah lain, ya. Bagi apa? Bagi memberikan satu pemaknaan lah kepada makmum kita, ya, agar mereka itu mendapat sesuatu yang lain. Alright, insya-Allah. Kita pergi pula kepada bab yang keempat. Ulang kaji pelajaran yang terdahulu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro. Zai sudah. Hari ini sin. Shin. Sod. Dot. Baik. Kita ulang, lepas tu kita masuk pelajaran baru. Kenapa kita nak kena tahu sebut huruf sin? Agar kita dapat membezakan huruf sin dengan huruf ta. Ta. Kenapa kita nak kena sebut huruf shin dengan betul? Sebab ada orang salah sebut, dia sebut shim. Bukan huruf shim. Bukannya bibir tutup. Tetapi shin. Ejaan dia shin, ya, nun. Nampak? Ya? Shin, ya, nun. Titik 3 tu. Kembar 2. Huruf sin, ujung lidah, gunting gigi bawah. Sini. As. Qul a'udzu birabbin nas. Sini perginya. Ihdinas siratal gunting gigi bawah. Shin kat mana? Sama juga. Ujung lidah juga. Ujung lidah juga kena ke sini. Sama juga. Shin. Sod sama juga. Ujung lidah. Gunting gigi bawah. Sod. Tapi bila mati dengan dal, sod. Dal tu kat sini perginya. Huruf sod, aus. Kalau kita nak sebut huruf sod macam mana? Aus. Lidah ni. Sini. Aus. Solatun. Nampak ni. Solatun. Huruf apa? Sod. Sini kena dulu. Bila akhirnya sod. Dek kat sini. Sebab kita sebut huruf sod. Sin, sod, dod. Lepas tu dod. Sod dengan dod 2 kembar. Sin dan shin 2 kembar. Sod dan dod 2 kembar. Dod ada titik. Macam ni kita nak sebut huruf dod. Ini lidah anda. Lidah kita. Ini tepi lidah kita. Sepanjang tepi lidah.
Macam itu. Sebelah kiri kan. Ini tepi lidah kanan. Sepanjang-panjang tepi lidah kanan. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke mana? Dia pergi ke geraham atas. Kiri. Geraham kiri. Ataupun geraham kanan. Macam ni lah. Ataupun macam ni. Dod. Tengok. Dod. Tepi lidah. Dod. Kiri ataupun kanan. Ikut mana yang selesa. Kenapa kita kena sebut dod dengan betul? Bagi membezakan dod dengan huruf dal. Sekiranya serupa, maka berubahlah makna ayat Al-Quran, perkataan Al-Quran tersebut. Itulah yang kita nak elakkan. Lahnul jali. Apa maksud lahnul jali itu? Kesalahan yang nyata, menukar huruf, menukar baris, menambah baris, menghilangkan tanda, menambah tanda, memanjangkan mana yang patut panjang, memendekkan mana yang patut pendek, pendek jadi panjang, panjang jadi pendek. Itu kesalahan yang nyata yang berubah makna Al-Quran. Dosa lah. Okay, cek seorang-seorang Fatihah, habis semua banyak salah. Cakap banyak tak ada, baca Fatihah tengok. Bukan nak test. Cakap bukan hebat lagi, tapi bila baca Fatihah salah banyak. Cuba Cik Salman sebut huruf sin, shin, sod, dod. Boleh Cik Salman? Macam mana Ustaz? Sin, shin. Bukan shim. Sin. Cuba. Sod. Sod kan? Sod kat mana? Dia bila sebut keluar ini permulaan. Bila habiskan, tamatkan dia dekat pangkal di depan. Sod. Cuba sebut. Sod. Okey, bagus. Bagus. Huruf dot pula? Dot. Dot tepi lidah. Dot. Tepi lidah. Jadi bila kita matikan, mesti kat sini. Sebab huruf tu boleh je. Dot, alif, dal. Dot tepi lidah. Alright, bagus. Jadi kan, kalau ikut-ikutlah kita belajar mengaji Quran ni, dia kena apa dia makan talaki kita jumpa. Apa maksudkan musyafahah? Musyafahah bibir ke bibir. Bibir ke bibir. Guru cakap dia ikut. Sebab tu kalau mengaji online pun ataupun dia belajar secara berjumpa fizikal, dia kena tengok mulut guru yang sebut. Itulah nama konsep musyafahah talaqi dan musyafahah. Dia kena sebut. Tapi kalau dia tak tengok, dia kena faham dan juga dia boleh bayangkan dalam akal dia lah macam mana. Apa yang dikatakan sepanjang tepi lidah. Dod. Baru sempurna huruf dod. Dalam satu hadis mengatakan Rasulullah SAW adalah yang paling baik dan paling bagus sekali sebutan huruf dod dia. Ya? Saudara ni. Sin, shin, dot, dot. Lagi sekali. Sin, dot, dot. Sod. Mesti ada mati kan? Sod. Sod. Bagus. Mesti kena sini. Lepas tu dod tepi lidah. Dod. Okey. Alright. Siapa nak cuba lagi? Okey, saya cuba. Sim, shin, sod, dod. Tepi lidah. Dod. Dod. Bukan doda bukan doda dia. Dod. Bunyi huruf dal tu ada lantunan. Lantunan tu dinamakan dia qalah. Cuba sebut Tuan Haji.
Sin. Macam ni. Sin. Lagi sekali daripada awal. Sin. Sin. Okey, lagi. Lepas sin, shin. Sim. Titik 3. Shin. Sin. Okey. Sim. Bukan shim. Bukan shim. Shin. Sin. Okey. Lepas tu, Dad. lagi sekali ulang. Sod. Dad. Lagi Sod. sekali. Sod. Sod. Okey, mesti kat sini ya. Okey, lepas sod apa? Dad. Tepi lidah. Dod. Dad. Dad. Dod. Dad. Okey, de tu mesti kat sini ya. De kat sini. Begitu. Jadi kita dah sebut sin, kita dah sebut shin, kita dah sebut sod. Mesti sini ya. Sod. Dod. Lepas tu to. To. Macam mana bentuk huruf to yang bergerak kesa tu? Itulah dinamakan huruf to. To. Tuan-tuan tengok macam ni saya sebut. To. Bila semua huruf-huruf alif sampai ya ni, bila kita nak sebut, nak tahu dekat mana keluarnya, kita kena tambah alif dan matikan huruf yang kita nak sebut tu. Tu namanya bab makhraj. Huruf yang kita nak baca tu, nak tahu tempat keluar dia. Kita nak sebut huruf to kan? Nak sebut huruf to kan? Kita tambah alif dan matikan to. Sukunkan to. Jadi tahan. Cuba tahan. Out. Nampak? Cuba tahan. Out. Lidah. Melekat dekat pangkal gigi depan. Sini. Tahan. Out. Out. Itulah dia tempat keluar huruf to. Jadi bila kita nak sebut, sebutlah. Lekatkanlah. To. Nak lekatkanlah. Buat ni. To. To. Contohnya apa? Tomak. Perkataan tamak tu, orang Melayu sebut tamak. Tamak tu sepatutnya sebenarnya bahasa Arab. Tomak. Tomak. To. Kita sebut tomak ni nah. Sinilah. To. To. Sini. Tomak ni nah. To. Begitu. Allazi at'amahum. Sini. Sama huruf dal, sama huruf ta, sama huruf to, tiga sekawan sama kat sini. Kita sebut pula huruf dho. Dho. Ujung lidah. Yes, ada titik tu kan? Yang dibulatkan tu. Cuba tengok tuan-tuan semua, puan. Ada titik tu. Dia adalah sifat isti'la. Huruf dho sifat yang besar, tinggi. Dho. Matikan. Sekarang nak tahu kan? Al. Nampak ni? Al. Nampak ni? Al. Di antara dua gigi atas dan bawah. Ujung. Ujung. Zalim. Zo. Nampak ni? Zo. Zulumat. Zulumat. Kita sebut hari raya. Maaf zahir batin. Maaf zahir batin lah. Patutnya? Maaf. Zoh. Zahir. Zahir. Maaf zahir batin. Maaf zahir batin. Macam tu. Batin. Nak sebut tu betul lah. Batin. Batin. Sebab kita dah belajar kan? Tin. Bukan batin. Tin. Ini. Zahir. Zahir. Janganlah pula kita baca dengan sebutan zai pula. Zahir tu disebut dengan huruf zai. Salah lah tu. Sepatutnya zahir. Seterusnya. Huruf dho ada tak dalam Al-Fatihah? Tak ada. Huruf dho tak ada. Zalim.
Tuan-tuan nanti bagi saya jawapan kenapa 7 huruf tu tak ada Fatihah. Orang Melayu sebut zalim, zalim. Anta zalim. Awak ni zalim. Macam tu. Awak ni zalim. Orang pun tengok kita. Ush, macam mana kau sebut ni? Itulah perkataan yang sebenarnya. Zalim. Dia tak sebut zalim. Orang Arab dia tak sebut zalim. Sebab bahasa dia. Dia sebut ada nama tu. Zalim. Orang yang belajar tajwid, dia belajar bab makhorijul huruf. Bahasa Inggeris sebut the articulation of letters. Tempat keluar huruf. Kalau dia tak belajar, dia tak tahu. Dia salah sebut lah. Dia hanya akan jadi seolah-olah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nampak? Waladdallin. Dia sebut dal ke tu? Atau dia sebut dad? Berapa banyak orang salah sebut ghairil maghdubi alaihim? Berapa ramai orang yang saya rasa salah dia punya Fatihah? Tu tanggungjawab siapa nak betulkan? Sebab kalau salah sebut, makna tukar makna. Kita tak nak ambil sambil lewa. Kita tak nak lagi lepas ni ambil sambil lewa. Kita nak betulkan insyaAllah. Boleh. Ain. Tengok Ain. Tuan-tuan tengok Ain. Menganga dia. Mak dia pun panggil. Abu pun jawab. Nampak tu yang dibulatkan tu. Tuan-tuan tengok tu. Abu dia pun jawab. Tu. Mulut nganga tu. Tu Ain lah tu. Di manakah tempat keluar huruf Ain? Tengah kerongkong. Tengah kerongkong. Ni tengah kerongkong. Tengah halkum ni. Tengah halkum. Tengah. Ain. Hamzah. Ain. Tengah. Macam itu. Contohnya apa? Na'budu. Kalau baca nak budu salah, nak budu. Sekadarnya tak boleh. Ditekan sikit. Tapi kalau orang Kedah dia betul lah tu, banyak betul lah. Hang ni pelak. Pelak ni tengah kerongkong. Kan? Jadi alaihim. Alaihim. Tak sebut alaihim pula. Alai salah. A-L-A-I. Salah. Alai taklah dia. Alaihim. Tengah kerongkong. Alright. Kenapa nak kena belajar huruf Ain? Sebab nak membezakan Ain dengan Hamzah. Ain dengan Hamzah. Ain, Hamzah. Beza. Salah sebut, makna bertukar. Alright. Habis dah bab pembelajaran kita tu. Tengok situ. Tuan-tuan tengok. Yang saya gambarkan di sini. Cuba lihat. Ya. Hamzah dan Ha di pangkal kerongkong. Ain dan Ha di tengah kerongkong. Ghain dan Kha di hujung kerongkong ataupun di hujung halqum. Inilah dia ke-6 huruf yang keluar daripada kerongkong ataupun rengkong ataupun halqum. Sini. Ya? Alright. Habis. Minggu depan akan satu lagi kita belajar huruf yang seterusnya, huruf ghain dan seterusnya lah. Mudah-mudahan nanti tuan-tuan nanti ulang kaji. Tengok rakaman ini, nanti sebut rujuk balik dalam surah Fatihah. Panduan kita baca surah Fatihah untuk kita buat rujukan semua pelajaran-pelajaran yang telah kita belajar. Ada siapa nak cuba? Zo dengan Ain. Saya Ustaz. Puan. Saya To. Zo. Lagi sekali. To. To. Zo. Ain. Okey, betul. Ingat ya. Mesti kita rasa dia punya getaran tu kat tengah kerongkong ni ya. Ain ya. Saya cuba Ustaz. Okey, Encik ni silakan. Ta, za, ain.
Lagi sekali. Zo. Zo ni mesti macam ni. Keluarkan sikit antara hujung gigi depan. Dan hujung gigi bawah. Zo. Zo. Lagi sekali. Zo. To, zo, Zo. zo, Okey. Lepas tu. ain, Ain. ain, Hujung. Bila kita nak matikan huruf ain tu kan. Nak ujung huruf ain tu. Ain. Lidah ni. Naik ke langit-langit. Keras ni. Ain. ain, Ain. ain, Ain. ain, Kat sini betul kan? Kat sini bila ujung ni ain. Lidah naik atas. Lagi sekali. Macam ni. Ain. ain, Okey. Jangan kita tutup mulut dia. Tuan-tuan semua. Jangan tutup aim. Aim. Mana aim? Man. Ain. Buka ain. Bukan aim. Ya. Huruf ain. Huruf ain. Alhamdulillah. Tahniah kepada tuan-tuan puan-puan yang mencuba. Dan juga rakan-rakan lain yang bersama-sama dengan kita mempraktikkan lepas daripada ini. Jangan salah sebut. Mudah-mudahan kita baca dengan betul insya-Allah. Alright. Seterusnya kita akan baca surah Al-Fatihah. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya. Kita baca dengan Maliki Yaumiddin. Ayat keempat. Saya ulang lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 3 ayat kita sudah belajar. Jadi kita ulang balik. Siapa yang nak cuba, nak praktikkan, kita boleh semak. Saya cuba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi sekali. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, bagus. Okey. Ya. Kena ingat ya tuan-tuan semua. Ada itu pedas ya. Pedas. Itu namanya sifat hamas. Kenapa kita nak kena sebut nak kena zahir itu? Kenapa? Rahmanir-Rahim. Sebab kita tak nak baca sekadarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak sekadarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita ada beza ha kita tu dengan ha besar. Ha pedas dengan ha besar. Ada beza. Itu yang kita nak kena beza. Dan kita yang pertama tak nak salah sebut. Yang kedua tak nak baca sekadarnya. Sekadarnya pun tak nak. Banyak orang di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dia salah sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hiro. Sepatutnya ada sabdu. Hirrah. Ada juga lagi yang sebut. Alham. Ada alham pula. Alham pedas. Alhamdulillah. Alham pedas. Alhamdulillahi Rabb. Kalau baca sekadarnya. Alhamdulillah. Sekadar. Alhamdulillah. Kalau boleh tak nak mau sekadarnya. Alhamdulillah. Tengah kerongkong. Pedas. Pedas. Qoba. Besar. Ihdina. Besar sini. Ihdina. Pangkal kerongkong. Besar. Pedas. Tengah kerongkong. Alhamdulillah kat sini. Huruf ha. 3 ayat. Siapa nak cuba? Okey, Encik Syarum. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi sekali. Ha pedas. Slowly, pelan-pelan. Alhamdu. Du sini. Ha? Du. Alhamdulillahi Hi besar. Hi Rabbil Alamin. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, silap lagi ya. Sorry. Lagi sekali. Alhamdu. Lagi sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 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 Lagi sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Min tu kita baca 4 harokat ya. Min. Macam itu. Lagi teruskan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh ya? Alright, insyaAllah. Jadi lagi satu saya nak pesan. Kita baca satu. Walaupun kita baca dalam solat, lambat-lambat. Satu. Macam itu yang kita nak amalkan insyaAllah. Alright. Seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nanti kita akan bagi nota ni kepada tuan-tuan semua. Ya. Akan diperlengkapkan. Ni semua saya dah buat apa semakan. Dan ini antara kesilapan yang berlaku di kalangan pembaca Al-Quran. Kenapa bismillah tu ada baca bismillah, ada bismillahirrahmanirrahim, ya, ada baca bismillah, ya, bismillah, best pun ada bismillah. Pun ada juga. Bismillah, Allah pun ada. Ini baru bismillah ar-Rahman. Rahman, jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Rahim salah, Rahman pun salah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan rah. Sepatutnya roh. Tujuannya apa? Untuk membezakannya dengan huruf ha. Apa saya masuk sifat amas yang kedengaran dari huruf ha ni? Tu saya kata roh. Ha pedas. Ada beza dengan huruf ha besar tadi. Ada beza. Sifat amas tu ya. Tengok ni. Alhamdulillah. Alham. Ada juga orang baca alham. Alham. Ha pedas. Alham. Lam disebut tebal. Alhamdulillah. Ada juga. Dia ingat kalimah Allah semuanya dengan bunyi tebal. Tak bolehlah begitu. Sebab sebelumnya berbaris bawah mesti baca dengan nipis. Dibaca dengan nipis. Ya. Tak boleh baca dengan tebal. Lillah. Tak boleh. Alhamdulillah. Salah. Ya. Seterusnya. Rabbil, ada baca Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sepatutnya Ra dibaca dengan Rabbil Alamin. Jangan sebut Ra. Ra salah. Ada pula yang sebut Rabbil. Nampak ni? Bel. Imalah. Rabbil. Apa bunyi maksud imalah ni? Berbunyi banyak bunyi. Itu makna imalah. Ni Rabbil Alamin pun salah juga. Ain disebut dengan hamzah atau disebut dengan tebal. Apa maksud disebut dengan tebal? Nampak? Rabbil Alamin. Dia bukannya Rabbil Alamin. Salah. Kenapa kita boleh kesan perkara ni? Sebab kita dengar orang baca salah. Sebab tu kita tulis dekat sini Alamin. Ya. Lo apa? Alamin. Lo pun ada juga. Dia gemuk mulut dia tu. Alamin macam tu.
pun salah juga. Rabbil alamin. Sepatutnya Rabbil alamin. Begitu. Alright, ya. Jadi ini antara kelaziman-kelaziman, kesilapan-kesilapan yang berlaku di kalangan pembaca Al-Quran umat Islam. Mudah-mudahan tuan-tuan lepas ni akan elakkan perkara ini. Seterusnya, ayat yang keempat. Bagaimanakah kita nak menyebut sebutan ma? Maliki yaumiddin. Apa maksud dia tu? Maliki yaumiddin. Kaf seolah-olah dimatikan. Yang mana setiap huruf itu perlu disebut dengan barisnya sendiri. Ma huruf ma lah. Li untuk li lah. Ki untuk ki lah. Yang macam maliki. Maliki. Sebab tu kita tulis kat sini. Maliki likki. Mana ada likki pula? Tidak ada. Dia baca macam mana? Maliki yaumiddin. Ma dua harakat. Maliki yaumiddin. Jangan pula baca maliki. Likki. Tak mau begitu. Itu salah. Ya. Jadi yaumiddin. 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 Jangan baca yo. Salah. Dia nak baca tebal bunyi yo pun salah juga. Ya, salah yo, salah dia yo. Yaumiddin. Yaumid. Nampak ni? Yaumid. Kat mana perginya? Ini. Yaumid. Nampak ni? Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jangan baca maliki yo. Dia yo. Maliki yo. Middin. Yang salah juga orang sebut middin, huruf dal pula kedengaran keras kerana salah makhraj. Mid. Kenapa disebut middin? Keras, bunyi keras, middin. Sebab ujung lidah dia pergi ke ni, Langit-langit yang keras ni, Salah lah, middin. Salah, middin. Sepatutnya middin, dadidu sini. Yaumiddin. Begitu. Maliki. Bukannya bukan begitu dia. Buka je rahang kita. Macam tu. Maliki yaumiddin. Begitu. Ayat yang keempat. Siapa nak cuba? Saya Ustaz. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Man tak boleh. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba sebut. Maliki yaumiddin. Dekat sini. Maliki yaumiddin. Okey dah tu? Ya. Bagus. Tuan-tuan kan. Kalau tuan-tuan jadi baca dalam solat, jadi kita solat, tuan-tuan solat kan. Kalau tuan-tuan baca ya, baca Fatihah. Kalau kita angkat takbir, kita qiyam, bila kita baca Fatihah, kita tunduk kepala kita kan. Bila kita tunduk kepala kita tu, ni ruangan kita punya rengkung ni akan terkepek macam tertunduk. Nanti sebutan-sebutan huruf itu dia akan bunyi lain. Dia akan ada kelainan sikit bunyinya. Disebut taghliz, ada bunyi akan sebut tebal macam tu lah. Sebab apa? Kita tunduknya tu. Sekarang ni lepas ni kita mesti setara dengan kita punya dagu kita. Straight je. Lebih lagi pula kita jadi imam. Kita baca betul tapi orang yang mendengar tu salah sebab kita
Jadi bila kita nak membaca, pastikan kita straight saja, jangan mendongak, jangan menunduk, straight saja macam biasa. Itu pun mempengaruhi bunyi bacaan kita. Ingat tu. Ada siapa-siapa lagi? Ya, silakan. Maliki yaumiddin. Lagi sekali. Maliki yaumiddin. Okey, bagus. Ma tu jangan baca panjang ya, baca 2 harakat saja. Maliki yaumiddin. Habis dah bab yang keempat, kita sudah masuk pelajaran baru dan baca ayat yang keempat. Sekarang ni pula bab yang kelima, kita nak bagi sedikit penerangan tentang apakah yang dimaksudkan dengan ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Tapi bagaimana faham kita? Jadi bermakna kata, sekiranya lah ya, kita mengakui Allah Ta'ala itu maha berkuasa atas segala sesuatu itu, kita akui dia ya, dan juga kita besarkan dia, maka kitalah yang tak berkuasa. Kitalah yang Allah Ta'ala lah yang maha besar, mentadbir sekalian alam. Bila masa kita mengaku bahawa kita ni besar? Bila kita terlupa kepadanya, maka kita ingat kita besar lah. Macam tu. Salah lah kita. Berdosa lah kita. Sebab apa? Sebab segala-galanya kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau istilah bahasa ni ya, kita boleh kata apa, nak cakap apa? Raja lah sebenarnya, istilah bahasa ni, Malik ni maksudnya raja. Kalau kepada manusia pula, macam sultan, ya, macam ketua negara. Ada yang di bawahnya, ada. Kalau konteks kita rakyat lah. Kalau konteks yang maha berkuasa, maksudnya apa? Antara khalik dan makhluk. Khalik ni yang maha menjadikan. Makhluk ni yang kena jadi. Kita lah. Kenapa disebut Yaumiddin? Yaumiddin adalah salah satu daripada nama-nama hari akhirat. Yaumul akhirah boleh, Yaumul hisab boleh. Ya, apa lagi? Yaumul hadid boleh. Lagi apa? Yaumul hasyri boleh, tempat berkumpul, hari kebangkitan, ya. Hari akhirat. Yaumul hisab, hari pengiraan. Semua nama-nama akhirat. Banyak sangat nama-nama akhirat. Termasuklah Yaumiddin. Bila kita rasa kita besar, kita telah melakukan kesalahan. Sebab apa? Itu namanya syirik yang tak perasan tu, yang tak nampak tu. Bila kita kata boleh, ada lagi yang maha boleh. Macam itulah nak fahamnya. Bila kita kata aku kuat, fahamnya kita ada lagi yang maha kuat, maka kita lah lemah. Kalau kita mengakui Allah Ta'ala itulah yang maha segala-galanya, maka kita ni berada di bawah naungannya. Pengakuan dan keakuan itu perlu pada kita sebagai yang kena jadi. Apa nak buat Ustaz? Kalau kita rasa tiba-tiba je kita aku je, aku semua. Jadi kita telah diberi panduan berbanyakkan istighfar. Minta ampun banyak-banyak. Kan? Minta ampun ni dekat dunia, minta ampun. Bila mati anak Adam, terputuslah 3 perkara. Kecuali ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, sedekah jariah. Jadi nak minta ampun masa kita dekat dunia lah. Bukannya masa kita dekat akhirat. Kata akhirat dah tak jadi minta ampun lah. Dia tak ada istilah minta ampun. Terputuslah kita, berpindahlah kita daripada alam akhirat, daripada alam dunia ke alam akhirat. Dia ada satu lagi alam, dia makan alam barzah, alam perpisahan. Semua hidup. Hiduplah semua tu. Hidup cara dunia lain. Hidup cara alam barzah lain. Hidup cara alam akhirat lain. Jadi bila kita meninggal dunia, dinamakan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali. Pindah alam. Yang mati tu, mati tak ada hisap ni. Pokok kayu binatang dia tak ada hisap lah. Itu mati terus. Tapi ialah kan, istilah bahasa kita kata kita matilah. Tapi mati kita ni
Kan? Sebenarnya kita pindah alam dunia pergi alam barzah pergi ke alam akhirat, alam abadi, alam akhirat. Pindah aja pun. Bukannya kita dah habis langsung kita punya tu. Tak. Sebab itulah kita diberikan satu panduan. Kalau kita balik tadi dinamakan dia istighfar. Kan? Semua orang dia buat salah. Ya? Bila dia rasa dia saja dia buat salah, dia kena perbanyak-banyakkanlah istighfar. Ayat ini nak bagi tahu kepada kita, kan? Allah jawab balik. Maliki. Kita cakap, wahai Tuhan, Engkaulah yang maha berkuasa. Engkaulah maha segala-galanya. Engkaulah raja di alam akhirat. Tuhan jawab, tahu pun kau. Macam tu. Tahu pun. Kau akui pun kau. Ya, betul lah. Kita ya je. Sebab segala yang Al-Fatihah ni semua Allah Ta'ala jawab. Dalam hadis kursi dia kata. Tahu pun. Telah berkata hamba aku mengakui akan aku ini, bahawa akulah penguasa di alam akhirat. Jadi bila kita rasa ada Allah yang maha besar, kita mengakui akan dia, maka kitalah yang maha lemah, kitalah yang tidak mempunyai apa-apa, kitalah yang selalu buat dosa, kitalah segala-galanya, semualah kita. Yang lemah pun kita, yang tak tahu pun kita, yang segala-galanya, yang apa semua kita. Kitalah. Makna kata kita merendahkan diri kita. Daripada membezakan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kena jadi, dialah maha segala-galanya. Yang bernama, namanya Allah. Istilahnya Allah. Kan? Al-Malikul Quddus. Nampak tak? Salah satu daripada Asmaul Husna. Yang maha memiliki. Malik ni pemilik. Ataupun raja. Milik kita di bawah taklukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rasa kita luar daripada taklukan, maka kita berdosa. Luar daripada taklukan, kita rasa. Apa nak buat bila berdosa? Istighfar banyak-banyak. Istighfar tu kat sini, bukan kat sana, kat dunia. Wa yastaghfiruna bil ashar, kata ni kan. Jadi mereka itu meminta ampun kepada Tuhannya pada waktu sahur. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhan. Lagi apa? Bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah. Kan? Dengan taubat nasuha. Apa Nabi kata? At-ta'ibu minaz zambi kama la zambalah. Barang siapa yang bertaubat daripada dosanya, maka seolah-olah dia tidak berdosa, kata Nabi. Kan? Habis tu Ustaz, kita buat dosa hari-hari kena taubat. Mesti hari-hari kita kena istighfar lah. Nama kita kena jadi pun. Kan? Buat salah hari-hari, buat salah istighfar. Dalam surah Taubah, dia kata 70 marrah, 70 kali. 70 kali istighfar. Tuan-tuan, puan-puan yang Allah Ta'ala rahmati, itulah dia sebahagian penerangan yang kita nak kena tahu, yang kita nak kena faham di dalam surah Al-Fatihah. Kita tidak mahu kita baca, tapi kita tak tahu apa yang kita baca. Kita nak apa yang kita baca, apa yang kita sebut itu, kita faham. Jangan kita main balon aja tapi kita tak tahu apa. Tu yang kita tak nak tu. Kemudian apa yang kita faham itu, kita cuba pasak dalam hati kita. Apa dia? Sebab kita dah cakap, seolah-olah membaca Al-Quran itu seolah-olah dia bercakap dengan Tuhannya. Dia bercakap dengan Tuhannya. Dan surah Fatihah ni dia jawab, Allah Ta'ala jawab. Kita bukannya kita kena tunduk dalam solat tu, kita ada rukun yang kena tunduk. Kan? Rukuk, sujud tu tanda kehambaan kepada Allah Ta'ala. Kan? Ini cara baca, cara sebut. Maksud sebut. Yang kita akui kita berada di bawah taklukan dia. Kalau rukuk dengan sujud tu perbuatan. Apa pula orang kata, apa pula kita pengakuan pada perkataan. Inilah dia. Ayat yang mengatakan kita tunduk, kita akui. Kita berada di bawah taklukan, kita berada di bawah naungan dia. Inilah dia. Lagi satu na'budu, sama juga. Alright. Alhamdulillah, penerangan yang serba ringkas berkenaan pemahaman ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin.
Mutin. Sebelum kita nak berakhir ni, kita akan kongsikanlah satu doa. Untuk doa ini bermaksud, Ya Allah Tuhanku nombor 1. Nawwir qalbi, maknanya apa? Berikanlah hatiku cahaya. Nombor 3, binuri, dengan cahaya. Nombor 4, hidayatika, hidayahmu. Nombor 5, kama, maknanya sebagaimana. Nombor 6, nawartal, engkau memberi cahaya. Nombor 7, ardo, bumi. Ya. Nombor 8, binuri, dengan cahaya. Syamsika, mataharimu. Abadan abadah, selama-lamanya. Birahmatika ya Rahman Rahim, dengan rahmatmu, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Macam itulah. Jadi maknanya kita minta kepada Allah Taala, berikan hatiku cahaya. Cahaya apa? Cahaya hidayah. Macam mana? Macam kau beri cahaya kepada seluruh alam. Seluruh bumi ni kau bagi cahaya. Dengan apa kau bagi cahaya? Dengan cahaya matahari kau. Kita Allah Taala bagi kita cahaya. Ini doa permohonan kita lah. Tapi kalaulah kita mengamalkan istighfar banyak-banyak, dia mencucilah hati kita yang gelap tu, yang kotor tu. Lepas tu kita baca selawat banyak-banyak, nanti dia polish lagi. Lepas tu ditambah pula dengan doa ni, macam mana terangnya bumi ni, teranglah hati aku Allah Ta'ala. Kita jaga makan kita, kita jaga minum kita jaga sumber rezeki kita yang halal. Lepas tu kita mohonlah pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberikanlah daripada hidayahnya dalam hati kita. Ada benda yang kita kena cari, tu dinamakan kasab lah, kita cari lah. Ada yang dikatakan kurnia, tak payah cari tapi dia bagi kat kita. Itu antara kelebihan-kelebihan orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan ilham. Ilham dipanggil ilham. Hidayah ni jalan petunjuk. Ilham tu buah pikiran yang Allah Ta'ala kurniakan daripada sisinya. Min ladunka rahmah, daripadamu rahmat Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang Allah Ta'ala rahmati, sebagai akhirnya sebelum kita menamatkan sesi kita pada malam ini, sukalah saya memberi pesan kepada tuan-tuan, puan-puan semua agar janganlah jemu untuk kita menuntut ilmu ni. Bagi tahu kat kawan-kawan kita, untuk sama-sama semak Al-Fatihah. Bagi tip rakaman kita ni kepada mereka untuk mereka belajar, bagi pendedahan, bagi mereka nak belajar. Bagi tahu pesan dan ceklah Fatihah anak-anak cicit, anak-anak cucu kita pula lepas ni. Kan? Adik-beradik kita, betul ke tidak Fatihah hari tu? Jangan salah pula. Mayang bertahun-tahun salah pula. Tak nak macam tu. Kita usaha sama-sama, sebab benda yang baik ni kena kongsikan. Janganlah kita simpan untuk seorang-seorang kita. Mudah-mudahan tuan-tuan semua teruskan pembelajaran, selalu semak-semak bacaan Fatihah kita ni. Ingatlah dulu saya dah sebutlah, la solah illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat melainkan dengan baca Fatihah. Kalau Fatihah salah, akan memberi kesan terhadap solat yang kita tunaikan. Okey tuan-tuan, puan-puan semua, kita sudah sampai ke penghujung. Saya doakan anda semua berada di dalam lingkungan rahmat Allah Ta'ala, diberkati Allah Ta'ala, diberi kesihatan yang berpanjangan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada ruang dan masa yang berlainan akan datang. InsyaAllah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.